الحمد لله القائل والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya menyeru agar kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala perkara yang dilarangnya. Semoga kita semua diberi kebahagiaan dan kejayaan hidup di dunia dan juga di akhirat. Pada hari yang mulia ini, mimbar akan membicarakan khutbah bertajuk Riya dalam beribadah. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam aman menjaga umatnya agar sentiasa berada pada jalan yang benar. Umat Islam dididik supaya sentiasa menjaga akhlak dengan mengeluarkan daripada dalam diri sifat-sifat mazmumah dan menggantikannya dengan sifat-sifat mahmudah. Antara sifat-sifat mazmumah yang wajib dihindari adalah sifat riya. Sudut bahasa, riya adalah berasal daripada ru'yah, bermaksud menampakkan atau memperlihatkan sesuatu amalan kebaikan sesama manusia. Sudut istilah pula bermaksud melakukan ibadah dengan niat supaya dipuji manusia dan tidak berniat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat ini merupakan perbuatan yang sia-sia kerana ia mengandungi sifat berpura-pura yang sentiasa mencari peluang untuk dipuji. Ia juga menjadi senjata bagi syaitan untuk menewaskan orang-orang yang rajin beribadah sehingga rosak segala amalnya dan tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 264. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ri'a'an nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Sadaqallahul azim, yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, jangan rosakkan yang ini pahala amal sedekah kamu dengan perkataan membangkit-bangkit dan kelakuan yang menyakiti seperti rosaknya pahala amalan sedekah. Orang yang membelanjakan hartanya kerana menunjuk-nunjuk kepada manusia yang riya, dan ia pula tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat. Sifat ini boleh datang sama ada dalam keadaan kita sedar ataupun tidak. Kadang-kadang kita terlupa, lalai dan terleka, sehingga kan ada amal ibadah yang kita lakukan ditunjuk kepada umum. Ini bagi meraih perhatian dan pujian kepada orang ramai, seperti memaknai kandungan apa-apa sahaja perkara, khususnya amal ibadah yang kita lakukan di media-media sosial dan sebagainya. Kita akan tertunggu-tunggu dan merasa gembira dan berbangga sekiranya ada yang memberi maklum malas memuji kita, sehingga kita lupa apakah objektif kita melakukan amal ibadah tersebut. Kita lebih mengharapkan ganjaran daripada manusia di dunia ini, sehingga kan kita lupa bahawa segala amal ibadah yang kita lakukan hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang selayaknya menilai
dan memberi ganjaran. Ingatlah, sesuatu amal ibadah yang kita lakukan adalah kerana menurut perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kita melakukannya, bukan kerana menurut perintah makhluknya. Amalan yang kita lakukan hanya bernilai dan akan diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala sekiranya kita ikhlas melakukan kerananya. Sifat riya ini merupakan satu wabak yang cukup bahaya kerana ia boleh mengancam kemurnian akidah serta merosakkan nilai keikhlasan hati. Hadis daripada Mahmud bin Labid radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna akhwafa ma akhafu 'alaikum asy-syirkul asghar." Qalu, "Wa ma asy-syirkul asghar ya Rasulullah?" Qala ar-riya'. يقول الله عز وجل لهم يوم القيامة إذا جزي الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. Sesungguhnya perkara yang paling aku takut terjadi kepada kalian adalah syirik kecil. Para sahabat bertanya, apakah syirik kecil itu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lalu baginda bersabda, itulah riya. Allah Azza wa Jalla akan berfirman kepada mereka pada hari kiamat kelak, semasa manusia diberi balasan atas amalan mereka. Pergilah kepada orang yang hendak kamu tunjukkan amalan kamu kepadanya di dunia, dan lihatlah adakah di sisi mereka itu ganjaran dengan sebab amalan kamu. Hadis riwayat Imam Ahmad. Hadirin yang dimati Allah Subhanahu wa taala sekalian, riya adalah haram hukumnya dan dicela oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ma'un ayat 4 hingga 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fawailul lil musallin alladziina hum 'an salatihim sahun alladziina hum yura'un. Shadaqallahul azim, yang bermaksud, kalau orang yang demikian dikira dari bilangan orang-orang yang mendustakan agama, maka kecelakaan besar bagi orang-orang ahli sembahyang, yaitu mereka yang berkeadaan lalai daripada menyempurnakan sembahyangnya. Yang ini juga bagi orang-orang yang berkeadaan riya dalam ibadah dan bawaannya. Berdasarkan ayat ini, orang yang melaksanakan ibadah atau kebaikan dengan tujuan ibadah dan riya, maka ibadahnya tidak mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, disebabkan pahala ibadahnya tertutup dengan perasaan riya tersebut. Hadirin jemaah yang berbahagia, bagi membuang sifat yang kecil ini, ia memerlukan kepada mujahadah, iaitu jihad dalam diri. Langkah pertama adalah dengan membuang segala perkara buruk yang telah menjadi kebiasaan dalam diri kita. Di samping itu, kita dalam memaksa diri untuk melakukan perkara-perkara yang baik. Tanamkan tekad untuk terus beristiqamah, membuang sifat riya dalam diri kita. Lakukanlah amal ibadah dengan seikhlas hati, semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala tanpa ada sekutu baginya. Tidak ada gunanya amal ibadah yang kita lakukan untuk mendapat pujian manusia, kerana ia hanya berguna di dunia yang fana ini sahaja. Ingatlah, segala amal ibadah yang kita lakukan ikhlas semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala adalah demi untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 146. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Illal ladzina tabu wa aslahu wa i'tasamu billah وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِي اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا. Shadaqallahul azim, yang bermaksud, kecuali orang yang bertaubat dari perbuatan munafik itu dan memperbaiki amalan mereka yang salah, dan mereka pula berpegang teguh kepada Allah serta mengerjakan agama mereka dengan ikhlas kerana Allah, maka mereka yang demikian itu adalah ditempatkan bersama orang-orang yang beriman di dalam syurga, dan Allah akan memberikan orang-orang yang beriman itu pahala yang amat besar. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah kita mengambil beberapa pengajaran
daripada khutbah untuk dijadikan panduan kehidupan kita bersama. Yang pertama, umat Islam dalam melakukan segala amal ibadah dengan ikhlas semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bukan untuk mendapat perhatian dan pujian manusia. Yang kedua, umat Islam dalam menjauhkan diri dari sifat riya kerana ia adalah perbuatan yang merosakkan akidah dan menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala secara tersembunyi. Yang ketiga, umat Islam dalam menanamkan tekad dalam diri untuk terus berjihad membebaskan diri daripada segala sifat mazmumah dan menghiasi diri dengan sifat-sifat mahmudah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العظيم. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu. Diwahyukan kepadaku bahawa Tuhan kamu hanyalah Tuhan yang satu. Oleh itu sesiapa yang percaya dan mengharap akan pertemuan dengan Tuhannya, hendaklah dia mengerjakan amal yang soleh. Dan janganlah dia mempersekutukan sesiapa pun dalam ibadahnya kepada Tuhannya. Surah Al-Kahfi ayat 110. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatah. Innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat. فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم إنا نسألك بحرمة هذا اليوم المبارك أن تكشف عنا كربتنا وأن تغفر لنا ذنوبنا وأن ترزقنا من حيث لا نحتسب والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم اغفر أئمة المسلمين وولاة أمورهم وجميع المسلمين. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك الأمين ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك الربانية وبحفظ وقايتك الصمدانية جلالة ملكنا المعظم سلطان شلنغور سلطان الشرف الدين إدريس الحاج ابن المرحوم سلطان صلاح الدين عبد العزيز الحاج. اللهم علي بن عون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك لولي عهد سلنغور تنقو أمير الشاه ابن السلطان الشرف الدين إدريس الحاج في عمن وصلاح وعافية بمنك وكرامك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اعطل عمرهما مصلحين الموظفين والرعية والبلاد وبلغ مقاصدهما لطريق الهدى والرشاد. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada ujian yang berat, daripada ditimpa kecelakaan, dari buruknya takdir dan dari kegembiraan para musuh atas ujian dan kecelakaan yang menimpa kami. Ya Allah, kami mengharap perlindunganmu daripada hilangnya nikmat yang kau berikan, dari berubahnya kesihatan yang kau kurniakan,
Lindungi negeri kami dari datangnya bencana dan malapetaka. Ya Allah, hanya Engkau yang maha menyelamatkan. Selamatkan umat Islam dan Masjidil Aqsa di Palestin. Allah mansur ikhwanana al-muslimin wal mujahidin wal mazlumin wal mustad'afin fi Palestin wa fi Gaza wa fi Rafah wa fi kulli makan wa fi kulli zaman wa li sa'ir biladil muslimin birahmatika ya arhamar rahimin. اللهم عليك اليهود والنصارى والكافرين والمشركين المعتدين اللهم تدمرهم عذابا تدميرا اللهم أرسل عليهم جند من جنودك من الملائكة والطير اللهم أرسل عليهم طيرا أبابيل كما أرسلت لأصحاب الفيل اللهم حرر المسجد الأقصى على رهاب المسلمين. Ya Allah, jadikanlah juga kami antara hamba-hamba-Mu yang menjaga amanah. Kuatkan iman kami agar menjauhi perbuatan hianat. Serta jauhkan kami termasuk dalam golongan yang mengabaikan tanggungjawab. Dan jauhi negeri dan negara kami daripada kehancuran disebabkan perbuatan rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa. Serahkan tanggungjawab memimpin negara kami kepada hamba-Mu yang amanah dan jujur. Serta tegas lagi berani menegakkan kebenaran dan melaksanakan keadilan melandaskan syariat. Jadikanlah ya Allah masjid dan surau di negeri Selangor sebagai rumah-rumah-Mu yang aman, mempersatukan dan menjadi nadi kekuatan ummah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.